larangan meludah di masjid dan perintah menghilangkannya. Jadi kalau ada ludah dan kawan-kawannya lah, jadi kita diperintah untuk menghilangkannya, menghapuskannya, buang yang keluar. Itu akan ceritakan di sini nanti. Dan ini tadi melarang, bila larang itu maknanya haram. Yang ini pula perintah untuk menghilangkannya, maknanya wajib. Kalau memang ini nak jaga rumah ibadat, nak jaga kebersihan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita beribadat padanya. Jadi ada perintah menghilangkannya minhu daripada masjid itu apabila dia mendapatinya, idza wajada fihi. Kemudian ada lagi wal amru bitanzihil masjidi anil iqdar. Wal amru di situ ada hamzah kan? Wal amru dan perintah untuk membersihkan masjid minal anil aqdar, daripada membersihkan masjid daripada aqdar, kotoran-kotoran. Kotoran sini aqdar. Aqdar ini banyak nama. Di antaranya aqdar, kotor yang dianggap najis. Kalau aqdar itu digunakan, maka makna dia kotoran yang berbentuk najis. Ada lagi nanti kalimat-kalimat yang khadha, umpamanya kotor juga, tapi dia tak najis, seperti ludah tadi kan, seperti hidung, umpamanya kan. Nah itulah akan kita ceritakan, akan kita baca dalam hadis ini. Cuma pengantarnya kata, penterjemah ni kata, Islam amat mengambil berat mengenai kebersihan. Jadi kita sebagai orang Islam macam mana? Tak nak selekeh lah, tak nak kotor. Makanya Rasulullah kata, siapa yang makan bawang jangan masuk masjid kami. Jadi dari segi bau busuk aja kan Rasulullah tak nak. Itu bawang kalau derian lagi lah. Bayang lah akan derian kan. Apa kata kawan tua lah, memang jadi tidak boleh makan durian, tapi gosoklah mulut gigi itu, cuci basuhlah mulut elok. Jangan orang kita makan durian orang dapat bau. Jadi Islam amat mengambil berat mengenai kebersihan. Jadi kita tanggungjawab kita masing-masing, kita mesti bersih. Bersih, kemas dan dipandang bersih. Jangan bersih saja tapi nampaknya tak bersih. Bersih dan dipandang bersih. Sama ada kebersihan luar atau dalam, betul. Memang setuju wala kita ni. Luar, dalam. Jangan baju lawa tapi dalam tak bersih. Hati kita kotor. Oleh itu, semua yang dimiliki oleh orang Islam dikehendaki bersih dan suci, terutama tempat ibadat seperti masjid dan juga rumah kita. Jadi kita bawa nama Islam, istilahnya dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni kadang-kadang dia lebih mantap daripada dakwah bil lisan. Dakwah ni ada dua kata orang. Dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan kita. Keadaan kita sendiri itu boleh mengajak orang kepada buat baik atau kepada agama kita. Itu hal. Ada dakwah bil lisan, cakaplah. Jadi kita sebagai umat Islam jagalah di rumah ibadat kita jaga. Kemudian rumah kita sendiri pun kita jaga, supaya tidak pun orang masuk Islam dengan kebersihan rumah kita itu, tapi dia tidak caci orang. Dia tak kata apalah orang Islam ni, apalah agama Islam ni kotor, ya kan? Kadang-kadang bila kita pergi ke Eropah,
tengok orang-orang sana bersih-bersih, jalan bersih, rumah bersih. Kita sepatutnya lebih daripada itu lah kita orang Islam. Bila kita tengok negara-negara kita, negara Islam, bau hancing mana-mana sudut. Sebab di mana sudut tempat dia tandas dia. Kadang-kadang mana-mana tembok. Jadi tak elok macam tu. Jadi kita, khususnya negara kita sendiri lah, negeri kita sendiri ni, jaga kebersihan. Jangan kencing mengata-kata, jangan meludah mengata-kata. Pakaian juga, pakaian wajib lah. Pakaian wajib, apalagi pakaian ke masjid ni. Kudu dinatakum, ambil perhiasan kamu, pakaian kita ketika masuk masjid, ketika pergi masjid, pakaian mesti bagus. Kadang ada orang ialah mungkin keadaan, tapi bersedialah bila nak masuk masjid, bila nak sembahyang, bersedialah. Janganlah macam nak pergi main bola sepak aja masuk ke dalam masjid. Dah tu sudi di belakang buka jalur tu kan, lalu lintas antara perut dan usus. Terbuka jalur macam mana nak sembahyang. Saya kalau yang dekat-dekat saya itu aku juga lengkap ni, tolong kan. Maaf, tuan tadi ketika sujud nampak alur tu kan, tak sah tu. Saya selalu dia tu masjid lah. Jadi tanggungjawab kita. Padahal dah ada tu maklumat, dah ada gambar, dah ada contoh sembahyang yang tak sah. Jadi sebarkan kebaikan. Ajak orang, ajar dan ajak. Jadi pastikanlah kita sendiri ke anak-anak kita ke orang tanggungjawab kita, kalau nak pergi masjid jangan selekeh. Jangan pakaian main bola datang sini. Kalau di sekolah saya itu, saya memang bising. Nak ke Sulau ke, nak ke Padang, nak main bola, macam tu cara saya. Dengan pakaian sompis, dengan pakaian bukan kotak kan, tersumbul sana, tersumbul sini. Perempuan lagi lah, lelaki memang jaga lah. Jadi kalau yang naik kereta tu, dia akan pakaian kain sebagainya dalam kereta. Maka setiap perbuatan yang mendatangkan kekotoran pada tempat-tempat tersebut perlulah dijauhi, malah dilarang oleh Islam. Itu kata terjemah, bukan pensyarah. Kita masuk ke hadis pertama, muka surat 45 tu masih. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ada tabi'in, Imam mazhab Malik namanya Malik bin Anas. Jangan keliru. Ini daripada Anas bin Malik. Tuan punya itu tak ada. Kitab ni, hadis ni daripada Sahih Bukhari. Dia kata muttafaqun alaihi, itu kan ujung. Dalam Sahih Bukhari dia sebenarnya lain. Kalau kita tengok buku besar dia, Sahih Bukhari, kitab sembahyang, bab kafarat, kafarat meludah dalam masjid, nombor hadis 415. Dari sekolah, lalu ujung-ujungnya sampai itu Anas. Jadi hadis ini bersumber pada Anas. Dari Anas dia baru tengok Nabi SAW. Apa kata Rasul SAW? Di situ buku Tuhan itu kata al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Dalam Sahih Bukhari yang sebenarnya bukan al-busaqu, al-buzaqu. Makna sama. Ya, makna sama.
Ada riwayat Al-Busaqu ni ada, tapi bukan riwayat dalam Bukhari, daripada An-Nasa'i. Kemudian Muslim, dalam kitab Muslim pula sama juga, Al-Buzaku pakai zai. Suatu juga dengan zai, makna dia sama. Buzak, busak, lebih kurang ada ya. Cuma ayat dia, lafaz dia. Pada riwayat Muslim ada Tafal, menudah juga. Cukup. Cuma ada dalam Nasa'i, dalam hadis Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i, baru sesuai dengan ini. Al-Busaqu fil masjid khati'atun. Maksud dia apa? Maksud dia sama ada kalimat tu berbunyi buzak atau busak. Dia adalah bahawa Rasul SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan, khati'ah. Saya sebutkan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana. Khataya tu jamak. Kalimat satu dia khati'ah. Khati'ah tu kesalahan. Setengah ulama kata dzunub tu dosa besar. Khati'ah ni dosa kecil, tapi dosa. Jadi maknanya meludah di masjid adalah khati'ah. Makna khati'ah tu dosa. Pada ada Sunan Abi Daud, syarah dia Aunul Ma'bud, bahawa khati'ah itu dikatakan ismun. Apa makna khati'ah? Ismun. Apa arti ismun? Dosa. Jadi meludah di masjid bukan perkara biasa, dia adalah dosa. Jadi ajarlah anak-anak kita kalau masjid jangan meludah. Hukum dia apa? Kalau tuan boleh baca hafalan di sini, hukum dia Nabi SAW berkata, Al-Busaqu fil masjid khati'ah. Jadi berdosa ya. Kita tak ada lah mudah ni kan. Tapi hati-hati juga lah. Ludah dia sejenis kotor, walaupun tidak najis. Dia tidak najis, tapi dia kotor. Ada kawan dia kadang-kadang, saya tengok buat dia kadang-kadang masjid-masjid lah, dia tak meludah, tapi dia korek tak hidung ni. Dia lelak ke apa, kapet. Itu kawan lah tu, meludah pada hidung, tak gigi. Dia adalah kotor, dia tidak najis, tapi bila dibuang di tempat ibadah, dia berdosa. Ingat? Jadi jangan korek-korek tak hidung. Korek tak hidung ni masa semayang, masa berwuduk Nanti kita kan sudah kumur-kumur. Kalau boleh sekali sunnahnya sekali masukkan air ke mulut dan hisap ke hidung, kemudian buang dengan tangan kiri. Itu cara dia, seboleh-boleh macam tu lah. Campur air tu, masukkan, kemudian buang. Jadi kesalahan itu diterjemahkan oleh syarah daripada Aunul Ma'bud, maka adalah dosa dan dendanya. Wa kafaratuha dafnuha. Denda dia, kafarat dia, nak menghapuskan dosa tu mestilah menimbuskan ludah. Mana menimbuskan macam mana? Ini kalau sembahyang di Padang atau masjid-masjid Badui, masjid-masjid di kampung-kampung, macam mula-mula Masjid Nabawi dulu pun mungkin macam tu cerita dia. Maka cara dia tanam, kambus dengan tanah. Tapi kalau kita ni nak kambus macam mana? Maka lap dengan tisu ke apa, lalu buang keluar. Buang. Kalau kita punya sendiri, macam mana? Kambus masuk dalam poket. Kalau nak sembahyang mana kan, dahak ke, kahak ke, ludah ke, apa lagi, ingus ke, bawa tisu atau bawa tangan. Jangan kolan kan.
kan mengenolkan kahak yang dah keluar tu dengan sengaja membatalkan puasa. Jadi mana cara? Ludahkan tisu. Sedang sembahyang tak apa, ludahkan tisu, ludahkan ke sapu tangan kita, kemudian simpan. Memang pelik sikit lah kalau kita tak biasa, tapi di Arab biasa. Kadang pensyarah Arab sedang mengajar, dia terkahak, dia tak tahu lah, dia ludahkan, suruh pakai biji kan. Tapi mana lebih gigi dengan kahak, ada tolak. Ada masing-masing sikit kan. Okey. Jadi bila ada orang buat macam tu atau kita sendiri buat macam tu, jangan merasa bersalah, jangan merasa menengok orang tu jorok, pengotor. Macam tu lah. Jadi cara dia kalau meludah, kalau ada ludah, maka cara dia hindarkan, buang dia dari masjid. Macam tu lah, dengan cara-cara yang tadi. Pengajaran hadis, umat Islam disuruh menjaga kebersihan diri, rumah dan sebagainya, terutama tempat ibadah. Macam tadi lah ya. Perbuatan meludah mengata-kata adalah satu perangai yang dibenci oleh Islam. Orang kita rasanya tak ada. Tapi kalau orang lain kita tengok budak-budak sekolah memang mana tempat dia mudah. Kerana ia boleh mendatangkan penyakit, ludah, ingus, kahak, dia ada bakteria, apalagi musim serang ni kan, musim apa ni, musim COVID ni, memang dia mendatangkan penyakit. Lagi bersih, kita ni pakai topeng ni, pakai apa nama itu, mask ni, wajib pakai mask sebab menghindarkan penyakit. Dan ini diakui atau diamalkan oleh merata dunia. Ulama-ulama dia iktiraf kalau ni. Bukan adalah satu dua orang yang kata apalah bayang pakai itu apa semua ni semua dajjal punya bantuan. Ini semua cakap-cakap yang tak berdalil, cakap-cakap liar. Jadi jangan dilayanlah. Kita kekalkan pakai mask, sebab bila orang bersin tu dia beberapa meter akan dan boleh terbang dia punya bakteria. Makanya kalau kita bersin buat sendiri, kalau tak ada, tidak musim face mask ni, kita mesti tutup mulut, bersin, kemudian kena orang lain, sebab itu boleh mendatangkan penyakit dan melambangkan akhlak buruk. Muka surat 47. Nombor 3, setiap umat Islam disuruh segera membersihkan tempat atau lainnya yang dikotori oleh sesuatu. Jadi kita khasnya cerita masjid ni, bila ada kotor jangan tunggu tu apa identik kebersihan kita sendiri. Kita orang kebersihan yang kita tanggungjawab kita sebagai Muslim ni, umat Nabi Muhammad SAW itu supaya hilangkan kafaratuha. Kafaratnya kalau kita jumpa mesti bersihkan. Kalau tak kita bersihkan, kita kena kafarat lah. Kena kafarat ludah. Jangan risau lah, apa salah saya. Kena kafarat ni, kalau tersepak batu lupa apa-apa, aduh kalau tu. Itu ingat kita ada sampah, tapi aku tak indah je. Kafarat dia apa? Kalau kita tak buang kotor tadi tu, sampah tadi tu, kafaratnya mungkin cash lah. Setiap musibah yang kita menimpa kita mesti istighfar. Ada lah tu sampah, atau ada orang minta sedekah, duit kita ada tapi tak hulu. Ada lah. Jadi itulah cerita hadis pertama, pukul 7 lebih. Kemudian hadis kedua pula.
Sahih Bukhari juga. Itu dikatakan muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari, Muslim. Maknanya apa? Dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Kalau dalam Sahih Bukhari, kitab sembahyang, bab kitab solat, bab mengikis ludah dengan tangan daripada masjid. Hadis nombor 407. Muslim pun macam tu juga. Muslim, masjid dan tempat-tempat solat. Hadis 4549 kalau Muslim. Apa dia kata? Ujung-ujungnya dari Aisyah. Dari sekolah kita sama saya, sekolah kita sama kami itu dalam kitab hadis lah. Panjang tu. Dia punya sanad tu panjang. Ujungnya sampai kepada Aisyah. Aisyah bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblah. Dia melihat di dinding Ka'bah. Emosi terjemahan di dinding kiblat, bukan Ka'bah. Jidaril kiblat, dinding kiblat. Mukhatan, apa yang dia lihat? Ada mukhat. Mukhat ni kahak. Bukan kahak ya. Mukhat ni ingus, usap, ludah, mukhamah. Itu kahak. Di mana tu? Ingus, apa tu? Kahak, elio, dua hari. Ingus, elio, kahak pada dinding kiblat. Kita kalau sembahyang ada dinding kiblat kita kan. Kalau Tuhan dinding kiblat tu imam dinding kiblat itu. Bukan dinding Ka'bah. Tak ada orang yang mudah Ka'bah. Ini cerita dulu lagi tuan-tuan. Ialah datang ke masjid ni kadang-kadang orang Badui. Orang Badui ni dia, kalau kita sini orang asli. Jadi Rasulullah tengok ludah di dinding kiblat. Ludah ke ingus ke kahak ke macam tu lah. Mungkin pakai au tu. Au tu menunjukkan mungkin yang meriwayatkan hadis ni dia ragu ludah ke macam tu. Tapi adik-adik tu kan tak cacat, hadis tidak cacat, tidak jadi lemah, biasa macam tu. Kemungkinan ni. Itulah cerita dia, itulah makna dia. Hadis ni panjang korang dalam Sahih Bukhari itu panjang. Boleh saya ringkaskan sikit cerita tu. Jadi bila dilihat di dinding kiblat tu ada ludah, fasyaqqa dzalika alaihi. Bila Nabi tengok, syaqqa, dia merasa tak selesa. Ludah kan apa? Hatta ru'ya fi wajhi, hingga nampak di muka dia. Rasa tak selesa tu nampak. Merah lah kan. Macam mana orang tak selesa, orang agak marah, mendongkol dalam hati di mana. Bela. Tuan-tuan, dulu pun ada saya sebut ni, Rasulullah kalau marah dia nampak di muka ni. Kalau kita marah, muka nampak, mulut pun nampak, cakap keluar macam-macam kan. Asal dengan seragah, dengan menyumpah serapah, itu bukan perangai Nabi SAW. Kalau marah, Rasulullah SAW muka dia berubah merah. Muka marah sahaja. Kalau kita tidak kan, muka dah merah Tuhan. Kalau gigi jadi lembut,
Apa lagi? Keluar lah macam-macam. Jadi kita jaga lah tu. Ikutlah sunnah. Kalau marah kan, tahan emosi. Jangan menyumpah, jangan menyerapah. Faqama Rasulullah nampak muka dia tak selesa, marah, jijik. Faqama dia marah. Macam bicara dia. Bukan dia mengumpat, bukan mengata. Fahakkahu biyadihi, maka dia pun kikis dengan tangan. Tengok tu. Jadi menunjukkan ludah, ingus ke, kahak ke bukan najis. Sebab Rasulullah kikis dengan tangannya. Tak tahulah gini ke. Penting dia hilangkanlah dengan tangannya sendiri. Ini bukan tentang sembahyang ya. Sembahyang tak boleh lah. Tengok masjid ada macam tu. Ini masjid agar dia. Lalu dia berkata, sesungguhnya salah seorang kamu apabila nak togak sembahyang, sesungguhnya dia telah bermunajat dengan Tuhannya. Penjelasan ini supaya lebih berat. Ya, bila seorang nak sembahyang, sesungguhnya dia yunaji Rabbah, bermunajat. Munajat, dia bercakap, berdialog sama Tuhan. Ya. Atau ada riwayat lain lagi, inna Rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya Tuhan dia, bila seorang sembahyang, Tuhan dia dan dia sendiri antara tu ada, antara kiblat, antara dia dengan antara kiblat tu ada Tuhan, ada Rabbnya. Jangan tanyalah macam mana keadaan itu kan. Jangan bayangkan pula duduk ke togak ke Tuhan, itu bukan kewajiban kita. Tapi itu hadis Nabi mengatakan di antara kita dengan kiblat tu ada Tuhan. Maknanya kedekatan kita bila kita sembahyang, kita sedang munajat kepada Tuhan. Jadi kalau ada pondok yang macam tu, kata tak betul benar kan? Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab antara kita dengan kiblat tu, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fala yadluqanna ahadukum kiblati. Maka hadis kata, janganlah kamu la yadluq, asal katanya fala yadluq, maka janganlah dia meludah. Tapi di sini kata fala yadluqanna, adukanna, menunjukkan persangatan. Sungguh jangan sekali-kali meludah di antara kamu di arah kiblat. Larangan ini bukan main-main, serius. Kalau kita kata adribuka, aku pukul engkau kan, itu boleh tunggu lagi. Tapi kalau dia pakai adribannaka, tu, maka jangan. Kalau tak pandai nak mengelak lagi lah. Sebab dia akan pukul sungguh. Dah pakai serius. Jadi ini macam tu lah. Wala yabluqanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang kamu meludah di arah kiblat. Jadi kalau terpaksa nak meludah, ada nama penyakit yang meludah ni banyak. Cara cara walakin an yasarihi, kalau nak meludah juga, ludahkan sebelah kiri. Ini kisah dia ni kalau di padang tadi, ya. Atau tahta qadamaihi, di bawah kaki dia, kiri atau bawah kaki. Ini kalau di padang, dalam masjid kita jangan buat macam ni. Cara ambil baju. Ada lagi satu lagi cara ni. Summa akhadha tarafahu ridaihi, tarafa ridai. Kemudian Rasulullah ambil ujung selendang. Dia pakai selendang tu kan. Fawasaqa fihi, lalu dia meludah di ujung selendang. Summa radda ba'dahu ala ba'din, kemudian dia lipat sebahagian kepada sebahagian. Maknanya tutup itu tadi. Meludah tadi itu. Faqala aw yaf'al kaza, lalu dia cakap atau buat macam praktik. Rasulullah cakap ajar umat ni sama ada ke kiri atau bawah kaki, atau kalau kita tak selendang ni lah, ludahlah di baju ni.
Kalau ada terpaksa warna lah kan, kahak tu daripada makan kahak tu daging kotor, ludah baju lipatkan lah, betul lah sikit. Ada bani ke buat? Aku kata orang belakang memang, ustaz ni pelokoh ke apa namanya? Kalau Medan kata kampung pelokoh, sini pelokoh ke? Pengotor, yorok. Oh, imam ni buat macam ni. Padahal sunnah Nabi SAW. Kalau kita belajar sunnah Nabi, selesai juga. Jadi jangan ludah ke arah kiblat, tapi ludah ke kiri kalau terpaksa, atau ke bawah. Kalau di masjid ni tak ada kiri, tak ada bawah, maka selendang. Tak ada selendang, tak ada situ. Buat juga tisu juga boleh. Yang insyaAllah ambil tisu, dah masuk ni. Lebih daripada kali, tak apa kalau berhajat, tak apa. Kebanyakan ulama kata buah yang 3 kali atau lebih itu kalau tak perlu, ya. Atau kerja yang macam tidak kita semayang, pergi ke sana kemari, macam bukan semayang. Semayang tu tenang kan, khusyuk, duduk, tak ada kerja, tak ada sembahyang tu dah sendiri pun sudah sibuk. Jadi kita jangan menyibuk dengan kerja lain. Tapi kalau macam kau dah ambil tisu, jadi Rasulullah faktiskan, kalau nak mudah juga ambil selendang, buat macam ni, cara yang Rasulullah ajar. Jadi dalam hadis kita tu tak ada lah. Hadis yang kedua tu pendek je. Okey, pengajaran hadis. Umat Islam disuruh bertanggungjawab terhadap agamanya dalam semua aspek keadaan. Memang Rasulullah tanggungjawab, jaga kebersihan, bertanggungjawab betul. Jangan membiar pahala wasatuan ni. Bila dah macam ni keadaan ni, tanggungjawab Rasulullah sendiri, maka Rasulullah sendiri hilangkan mana ni tanggungjawab. Pahala dia puasa. Niatkan kita ikut Nabi SAW. Hindarkan yang kotor-kotor ni dari masjid. Jangan main biar. Kita orang sini tak pernah bersih pun. Kadang-kadang di luar-luar tu pun kadang-kadang orang non-Islam di jalan tu juga dia tengok tu. Perkara yang perlu kita ambil bukan. Sifat cintakan kebersihan tidak menimbulkan rasa malu atau jijik untuk tolong membersihkannya, ya. Membersihkan kotoran yang dilihatnya atau yang ditunggu. Jadi jangan merasa jijik bila kita nak jaga kebersihan. Bila kita pergi tandas, kalau ada kotor, tanggungjawab kita bersihkan, jangan merasa jijik. Kita dengar, kalau kita punya kita tak jijik, tapi kalau orang tahu jijik, kita bersihkanlah, tanggungjawab kita lah. Jangan tunggu EJK masjid juga. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sekali dia sombong, dia berjalan terasa dia sombong, dia cerita sombong, lalu dia pergi ke masjid, dia bersihkan tandas untuk menghapus dosa sombong ini. Salah satu cara nak dapat pahala dan menghapuskan dosa. Aideo, hingus atau kahak jangan dibuang rata-rata.